والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Untuk Taman Melawati ni, saya tempat lain belajar 100 jam. Di sini belajar 50 kali saja. Kita nak buat. Maknanya bukan 100 kali, 50 kali saja. Setahun. Sebab tempat lain tu nampak pelajar dia kuat termenung. Macam di sini nampak inspire semua, inspire. Ya? Jadi sebab itu kita buat. Maknanya lepas 50 kali perjumpaan, maknanya kita sambung lagi 50 kali. Maknanya tuan-tuan dan puan lebih bijak pada orang lain lah kan. Tak faham tak apa. Betul InsyaAllah. Barisan depan ni tengoklah kan. Tuan-tuan tengok jadual ni, jangan risau. Okey. Sebab itu saya come out dengan jadual ni. Tuan-tuan jangan risau. Saya buat minggu lepas, semua berjaya. Di sini nampak gaya semua faham mereka. Okey. Tuan-tuan ya. Kita kena pelan-pelan saja. Dia punya isi semua dalam ni yang kita nak belajar 50 kali tu. Isi semua saya dah tetapkan dah. Okey, ya. Okey. Semua dalam ni. Okey. Ni dalam ni. Ya, ini semua dalam ni. Semua dalam ni. Ni macam apa? Altar Tower. Okay. Yang kita nak belajar hari ni lah, yang ni. Yang ni. Tapi saya kena terang dalam format yang mudah. Okey. Jangan, tak apa, jangan risau. Kalau tengok ni memang pening kepala. Saya pun pening. Ni semua yang bila habis ni, bila habis apa tu slide ni, tuan-tuan memang ada basic lah. Ada basic yang baik. Ini tengok tu, domel-domel kan? Ada basic. Okey. Ini dia. Ini dia punya pecahan dia. Tak apa, jangan risau. Ini dia. Semua ayat Quran ya. Okey. Ini ingat tak? Ingat tak lagi ni? Ya? Siapa yang tak letak minggu lepas? Itulah dia saya nak beritahu ni. Ya? Okey? Pak. Okey? Tak apa. Tengok je. Okay. Tengok je. Ni yang ketiga. Ya, tak apa. Ni. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ingat lagi tak? Ingat ni je. O. Tuan-tuan pergilah mana-mana tempat pun dia tak ngajar A-I-U ni. Sini je. A-I-O. Okey. Dari A tu dia ada 3 lagi. O, A, I. Daripada I, A, I. Kemudian daripada O. Okey. Tak apa. Kita tinggalkan dia dulu. Okey. Ada berapa semua? Ni dia semua sukatan yang tuan-tuan akan belajar selama 50 jam habis dia. Okey. 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 Sekarang kita tengok ni. Okey. Kita tengok ini. Kalau hujan dah berhenti, okey. Pelan-pelan. Table. Terus. Okey. Ya. Okey, ini jadual keramat yang kita ubah suai untuk Taman Melawati. Jadi 50 kali perjumpaan, jadual ni selesai.
Maknanya kalau lepas 50 kali tak boleh juga lagi, kita tambah lagi 50 kali. Jadi saya harap 50 kali di sini Datuk sama dengan 100 kali orang lain. Sama. Mana tahu? Nampak riak tahu dah apa tu ikan apa ada kan. Okey, kesungguhan tu nampak dah. Okey. Kita dah jelaskan yang pertama. Okey. Ini memang kena perhati betul-betul. Tuan-tuan kena ada attention yang sangat tinggi. Sebab kita belajar ni secara kita kata drastik boleh jugalah. Bukan macam budak darjah 1 boleh main-main. Tuan-tuan dan puan, tengok betul-betul. Ya, tengok betul-betul. Yang kita nak belajar tu. Dalam apa tu Al-Quran hanya ada 3 saja perkataan. 3 saja. Iaitu fi'il. Yang kedua isim. Yang ketiga harf. Fi'il kita telah buat minggu lepas. Tak? Siapa yang tak sempat fi'il? Angkat tangan. Tak apa. Kita tidak boleh pergi dengan detail lagi sehingga kita pergi kepada isim. Okey? Isim ini hari ini kita nak buat kata nama. Kata nama benda, kata nama orang, kata nama tempat, kemudian kata sifat macam kita kata putih, merah, okey? Kata tempat, ya. Kata tempat, kata masa. Ada 21 jenis isim dalam Al-Quran. Ya, tuan-tuan salin ada 21 jenis isim dalam Al-Quran. Okey. Walau bagaimanapun, isim yang paling utama sekali di antara isim-isim ini nombor 1, iaitu isim domir. Tuan-tuan dapat ni? Dapat dah ni? Isim domir. Ada 14 domir. Ya, ada 14. Bermulai dengan ana, nahnu, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Yang specialnya domir-domir ni dia hanya tak boleh bercantum dengan domir saja. Dia boleh bercantum dengan semua lain kecuali bercantum sama sendiri. Dia tak boleh. Macam ana dengan huwa tak boleh cakap, tak boleh campur, tak boleh combine. Yang lain semua boleh. Okay. Ini idea yang tuan-tuan takkan dapat di mana-mana kelas. Ya. Tuan-tuan kena salin benda-benda ni. Ya, ada yang saya bagi ni benda idea ni, domir tak boleh bercantum sama dia. Okey. Fi'il pun tak boleh bercantum sama dia. Tetapi haraf boleh bercantum sama dia. Bercantum tu artinya dia menjadi one word. Sebagai contoh, ya. Okey. Sebagai contoh. Ya. Haraf dengan haraf boleh bercantum. Fi'il dengan fi'il tak boleh. Nanti saya salin ya. Ni cantum. Okey. Haraf plus haraf. Okey, boleh. Ya? Okey. Ini dapat tak kawasan nampak? Okey. Saya bagi contoh. Okey. Saya bagi contoh. Contohnya perkataan B. B itu makna huruf jar. B itu maknanya dengan. Dia boleh bercantum dengan ma. Apa? Ma ni haraf. Okey, ma ni haraf. Jadi bila dia bercantum dua tu, dia jadi B ma.
Boleh tak? Bima dengan apa? Banyak tak dalam Quran cantum macam ni? Okey. Okey, seperti li. Li haraf maknanya dibagi, campur dengan man. Siapa? Ya, siapa? Haraf juga. Bila dicantum dengan man, jadi li man. Li man. Maksudnya bagi siapa? Dalam bahasa Inggeris, for whose, bagi siapa. Jadi haraf dengan haraf boleh cantum. Okey. Okey. Isim plus isim tak boleh. Tak dicantum. Tak boleh. Tak boleh. Kita ambil contoh. Ambil contoh. Okey? Kita ambil contoh. Perkataan Rasul. Rasul. Perkataan Allah. Ini Rasul. Ini Allah. Kalau nak combine dua, tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Kalau nak combine dua, dia mesti buang ni, dia jadi Rasulullahi. Dia jadi, bila Rasulullah, jadi satu entity. Rasulullah tu Muhammad. Kalau Rasul Allah jadi dua. Tapi bila dicantum, dia jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Okey, setakat ni faham? Okey. Saya ada jampi kurma tadi. Kalau siapa yang rasa salah faham, ambil kurma makan. Tak ada gua-gua je. Kurma tu kurma dari Mekah. Tuan-tuan kalau ada kurma kat rumah, bawa tuan-tuan jampi makan ramai-ramai. Mudah masuk. Itu pesan Tok Guru. Kurma-kurma lama-lama tu Datin ada tak kat rumah? Datin Maimun. Kurma lama-lama tu ada tak kat rumah yang balik-balik umrah dulu? Bawa, tak apa. Kurma dia boleh tahan lama kan, ya? Tak ada. Ini boleh sambil-sambil tu boleh makan. Ini amalan Tok Guru saya, Datuk. Ya, saya dah jampi dah, minta supaya mudah masuk. Tengok lepas makan ni tu faham. Biman arti bi dengan man siapa? Dengan siapa? Bima dengan apa? Dengan apa awak datang ke masjid? Tak boleh cantum. Tak cantum. Okey. Maksud percantuman di sini daripada dua perkataan yang maknanya lain. Rasul ni maknanya utusan, messenger. Allah ni Allah yang satu. Ini dua makna. Kalau kita combine sekali, dia jadi satu makna je. Kalau Rasulullah makna Rasul Allah. Dan dari segi hukum, dia ni mesti bagi depan, ini mesti bagi bawah. Inilah yang kita nak belajar dalam Quran. Bila huruf-huruf tiga ni bercantum, dia mengeluarkan makna yang berbeza dan hukum nahu yang berbeza. Hukum nahu tu artinya bila Rasul ni, bila macam ni, dia duduk asing-asing, ini jadi Rasulun. Ya? Tengok sini ya. Ini Rasulun, seorang Rasul. Ini Allahu Akbar itulah. Allah Tuhan kita. Okey, dua yang berbeza. Boleh? Okay. Bila dia bercantum, bila dia bercantum, yang ini kena dekat sikit. Rasulullah. Dia sudah jadi satu orang yang bergelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, bila dia dah bercantum jadi satu, maksudnya hukum nahu sudah ada. Hukum nahu sudah ada, iaitu yang ni mesti bagi depan, yang ni mesti bagi bawah. Jadi hukum nahu inilah yang kita nak belajar selama 50 kali perjumpaan. Betul tak? Ya. Tuan-tuan jangan risau. Orang putih kata jangan risau dunia nak kiamat. Jangan takut langsung. Tapi yang kita takut, dunia tidak akan bermula lagi.
Betul tak? Jangan risau. Nahu sarah nak tamat, yang penting kita dah mula. Bila kita dah mula tu, tuan-tuan jangan lari, rugi. Okey, sekarang ni boleh? Okey. Sekarang ni boleh? Okey, okey. Kenapa yang Rasul sama Allah tidak dan bercampur? Ya? Kenapa Rasul dengan Allah tidak dikatakan dia bercampur? Dia bercantum lah tu. Dia bercantum lah tu. Tapi yang itu maknanya apa? Ah. Dua isim kan? Okey. Tuan-tuan, sebelum dia bercantum, dia ni jadi dua isim yang berbeza. Ini nama Rasulun. Ini nama Allahu. Rasulun ni a messenger. Ya, Allahu tu Allah lah. Jadi bila dua-dua ni bercantum, bacaan dia tak boleh kata Rasulullahi. Rasulun Allah. Dua benda yang berbeza, dua perkara yang berbeza. Bila kita cantum, saya nak beritahu maknanya. Makna saya nak tahu, isim dengan isim dia tak boleh bercantum. Kalau dia bercantum, dia mengeluarkan satu makna je. Boleh tak? Boleh? Satu makna. Sekejap tu. Ya. Duduk. Jadi satu makna. Yes. Betul. Ada dua makna. Tak ada dua makna. Macam haraf, bila dia bercantum, dia boleh bercantum rapat-rapat. Dan makna dia masih dua. Itu beza dia. Ya. Kalau kita bercantum apa jadi? Dia jadi satu lah. Jadi satu. Rasulullah. Jadi Rasulullah ni pun seorang Rasul lah. Kalau dia tak bercantum, Rasul tu makna lain, Allah makna lain. Itu maksud saya, isim dengan isim tak boleh bercantum. Kalau dia bercantum, dia menghasilkan makna yang lain. Itu beza dia. Adapun haraf dengan haraf, dia boleh cantum. Kalau dia bercantum, makna dia tetap sama. Tetap lain. Boleh tak? Ini pelik sikit. Haraf dengan haraf boleh bercantum. Isim dengan isim tak boleh. Kalau dia bercantum pun, tuan-tuan, kalau dia bercantum pun tengok berubah tak? Cuma yang ubah baris je. Ya. Apa bila haraf dan haraf bercantum? Ya. Tidak mempunyai apa dia Makna sama. Tapi bila Isim dengan isim bercantum, ya. Mana baru? Itu maksud konsep bercantum tak bercantum. Okey, boleh? Okey. Saya ada nak tanya lagi kepada nak tanya? Tak ada. Tapi memang tuan Haji. Oh, ni macam Nazir je. Ya. Ya. Ya, tuan-tuan. Ingat lagi tak masa kita buat kat sini? Hari pertama. Okey. Bila isim bercantum ataupun haraf bercantum, dia menghasilkan structure. Structure dia 23 semua. Kita kata Medan. Ingat lagi tak? Hari pertama di sini, siapa dia yang memegang Jawab Majrur? Tuan Haji Yusuf. Ingat lagi tak? Siapa yang memegang Mudhafun ilaih? Haji Yusuf. Ada mana Haji Yusuf? Tuan Haji, ingat lagi tak? Jadi tuan-tuan, bila isim bercantum dengan isim, dia tidak boleh memberi makna yang sama. Dia mesti satu makna. Boleh tak? Jadi dia tak dicantum. Dia beri satu makna, dan makna tu dia katakan structure. Jadi dalam Al-Quran ada 23 structure semua sekali. Kalau perempuan rasa susah nak faham, tak apa je lah, dengar je lah. Dengar saja. Hukum dia dengar, tengok YouTube, tengok ni balik ni, tengok ni belam, dengar, tengok. Lama-lama dapat. Tak dapat juga, tak lama lagi tu. Tak lama lagi dapat lah. Seorang Filipin datang jumpa saya, dia kata, even though I'm using a translator from Tagalog from Malay, bahasa Melayu to Tagalog, I still can benefit your lecture.
Jadi kalau tuan-tuan tak benefit antara Tagalog dengan Tagalog ni, tak tahulah. Okey. Okey. Cuma memang pasal kita tak pernah dengar kan. Memang kita tak dengar, susah sikit. Okey, sekarang ni tuan-tuan. Fa'al dengan fa'al. Tak boleh cantum. Tak boleh cantum. Okey. Kalau dia cantum pun tak jadi. Macam kita kata Zahaba, Raja'ah. Ini pergi, ini balik. Okey? Pergi, balik. Doesn't make any sense and meaning. Ya? Yeah? Okey, faham tak ni? Tak boleh cantum lah. Okey, kalau nak cantum boleh. Taruh wow. Dia pergi dan balik. Sudah ada satu makna. Makna dia pergi dan balik. Ingat, Zahaba ni dia laki-laki. Dia seorang lelaki telah pergi dan dia seorang lelaki telah balik. Ini satu person only. Itu konsep dia. Itu konsep boleh cantum tak boleh cantum. Kalau nak cantum juga boleh. Tapi mesti letak wow. Wow ni lah haraf yang kata ada 80 tu. Inilah haraf. Jadi tuan-tuan, jangan risau. Kita dah buat fa'al. Kita dah nak kenal. Bila kita jumpa saja fa'al dalam Quran, umpamanya perkataan nazala, kita jumpa nazala, kita jumpa dalam Quran. Ini fa'al madi. Bab 4. Sahih. Okey, lazim. Okey. Ada 9 semua. Ya? Mabni. Tuan-tuan, ini minggu lepas ya. Tuan-tuan, kalau tak faham hari ni pun tak kisah. Tunggu je. Okey, tengok ni. Tengok ni ya. Tengok ni. Tengok bila kita jumpa kata nazala. Nombor 1 sahih. Nampak tak? Nombor 2 mabni. Nombor 3 madi. Nombor 4 lazim. Nombor 5 mujarrad. Nombor 6 sulasi. Nombor 7 maklum. Nombor 8 pattern 1. Nombor 9 bab 4. Jadi itulah nama untuk perkataan nazala. Jadi apa sebab banyak sangat nama ni Ustaz? Sebab inilah dia keistimewaan bahasa Arab. Mana bila Tuhan nak sebut perkataan turun tu, dia punya gelaran dia ada 9 item. Supaya bila dia turun betul-betul, tak ada lagi perkataan lain. Jadi inilah yang dia katakan ciri kemukjizatan Al-Quran. Belum pergi pada nama lagi tu. Okey, setakat ni boleh? Okey, sekarang ni kita pergi pada isim. Kita pun dah nak asal dah ni. Isim. Okey. Jadi tengok ni, haraf dengan haraf boleh, isim dengan isim tak boleh. Kalau dia cantum juga, dia memberi makna lain. Okey, fa'al dengan fa'al tak boleh. Kalau nak cantum juga, mesti tambah haraf. Ya Datuk? Tengah-tengah. Mesti tambah haraf. Mesti tambah haraf, waw atau banyak lagi haraf yang boleh tambahkan. Okey, setakat ni boleh? Okey, now kita pergi pada isim. Soalan pertama, dhamir. Ya, dhamir. Tuan-tuan, fa'al, nombor 2 dhamir. Okey. Okey. Sebab dhamir dia boleh bercantum dengan isim, dengan fa'al, dengan haraf. Setuju? Setuju? Okey. Tuan-tuan salin ni dulu. Yang ni salin dulu. Now kita pergi pada isim. Isim ya? Isim. Isim dia boleh bercantum dengan fa'al dulu, dengan haraf. Okey. Isim ya. Okey, dia boleh okey, isim boleh bercantum, dia boleh bercantum dengan haraf dan
Okey, semula. Tengok komputer jap. Isim dia boleh cantum dengan haraf dan bercantum dengan domain 14. Tuan-tuan jangan lupa, isim tu, domain tu isim. Jangan lupa, domain tu isim. Tadi kita belajar, isim dengan isim tak dicampur. Kalau dicampur, dia jadi satu perkara. Tetapi, isim dengan domain boleh bercampur. Kalau dicampur, dia akan jadi hak milik. Boleh tak? Boleh tak? Ada tak? Hak milik. Okey, ini isim, ini domain. Ini isim, ini domain, ini haraf. Okey, sekarang ni tuan-tuan tengok, ini memang pening kepala. Tuan-tuan ya? Kena makan Panadol lah. Memang pening. Sebab bukan bahasa kita. Kalau saya terang kitab lama, tuan-tuan lagi pening. Memang muntah-muntah. Beri satu isim kat saya. Ya? Jadi, masjid. Oh, buat contoh masjid je. Masjid, pondok, okey. Okey. Bagi satu haraf yang sesuai dengan masjid. Ila. Ila. Betul tak? Ilal masjid dah jadi satu makna. Orang itu sedang menuju ke masjid. Boleh tak? Boleh kan? Ila al-masjid, ke masjid. Zahaba Muhammadun ilal masjid, ke masjid. Ada makna tak? Ya, memberi makna dia menuju ke masjid. Ila. Okey. Isim ambil satu domain. Beri satu domain. Huwa saja. Huwa campur masjid, dia punya bunyi masjidu hu. Jadi masjid dia. Betul tak? Satu makna tak? Yes. Itu maksud dia. Okey. Masjid campur dengan ila memberi makna ila lah masjid. Ila ni makna kepada. Huwa ni maknanya dia. Masjid ni masjid lah. Okey. Tuan-tuan salih saja. Faham sikit-sikit pun tak apa. Okey. Jadi tuan-tuan, kita sudah belajar domain 14. Domain 14. Kita sudah belajar domain 14. Okey. Jadi tuan-tuan, domain dah kita belajar. Haraf belum lagi. Dan isim secara keseluruhan belum lagi. Okey. Jadi hari ini kita nak tengok isim saja. Okey. Jadi soalan pertama, bila tuan-tuan buka Quran ni, soalan pertama ni, ya. Bila buka Quran kena dia domain. Betul tak? Tak berapa angguk, betul tak? Kena dia domain. Ada berapa domain semua? 14. Ingat, domain ada pada fa'il, ada pada isim dan ada pada haraf. Boleh ni? Boleh kenal tak domain? Saya tahu nampak tak apa jalan. Kalau di luar tu tak tahulah. Jadi tuan-tuan, ingat prinsip dia. Isim, ya. Ingat prinsip dia, isim ada lebih kurang 20 jenis. Ya. 21. Isim 21 jenis. Jenis yang pertama sekali, yang paling dominan, domain. Jadi domain ada 14. Jadi domain tu orang tak panggil isim, tapi orang panggil domain sebab dia tu isim. Ya.
Orang tak panggil dia domain, orang tak panggil dia isim, panggil dia domain. Ya, dia panggil, orang panggil dia domain, tapi tak panggil isim, tapi dia tu isim. Ini kena catat. Okey, ini isim 21 jenis. Nombor satu dia domain. Ni jenis-jenis dia dalam Quran 20 lebih jenis. Nombor satu domain. Yang lain tu tak kisah. Yang lain tu dia buat hadiri dia. Tapi domain ni yang banyak masalah sebab dia cantum dengan semua orang. Dia cantum dengan haraf, dia cantum dengan fi'il. Cuma dia tak boleh cantum sama-sama dia je. Ingat tak tu? Boleh ingat? Okey. Yang jadi masalahnya domain. Sebab domain dia ada kata-kata. Nanti kita tengok dalam Quran kejap lagi ya. Bila dia dengan fi'il jadi apa? Bila dia dengan isim jadi apa? Bila dia dengan haraf jadi apa? Itu yang jadi apa tu yang kita nak belajar. Yang orang belajar bertahun-tahun. Tapi kita belajar 50 kali je. Okey. Hari ni nampak semangat tak? Semangat. Semangat. Okey. Tengok ni. Tengok ni. Okey. Okey. Ni. Saya tunjuk ya. Ya. Okey. Okey. Tuan-tuan bukalah Quran. Ini surah Imran ayat 456. Ya. Kalau nak buka Quran hijau. Kalau tuan-tuan dah tak buka Quran hijau, sila bila kita sentuh je perkataan tu, sila tanda dengan marker. Kita dah sentuh dia. Surah Imran ayat 4. Lahum azabun syadid wallahu azizun zuntiqam. Ayat 4. Tak okey. Bagi siapa yang tak ada Al-Quran, tengok depan tu. Tuan-tuan, lahum itu haraf dengan dhamir. Ya. Haraf dengan dhamir. Azabun tu isim. Syadidun isim, tak sambung, dia sendiri. Wallah tu itu haraf dengan isim. Azizun tu isim. Zu tu pun isim. Intiqam isim. Innallaha, inna tu haraf. Dia bercantum dengan isim. La tu haraf. Yakhfa, dalam tu ada orang, huwa. Ingat, dalam yakhfa tu ada domain iaitu huwa. Sebab dia datang daripada khafiya yakhfa. Jadi kalau tuan-tuan boleh kenal dia ni ada domain dalam tu dengan peraturan yang saya bagi awal tadi, dah cukup bagus dah. Yakhfa alaihi itu haraf dengan domain. Alaihi tu ala campur dengan huwa. Maknanya atasnya. Syai'un sendiri. Fil ardi haraf campur dengan isim. Fil ardi tu, fi tu di dalam, ardi bumi. Tapi bila dia campur dengan isim, dia jadi dalam bumi. Konsep dia. Okey. Wala, okey, wa haraf, la pun haraf, fi haraf, as-sama isim. Itu maksud saya kita cantum. Okey, huwa itu dhamir. Tuan-tuan bila sebut dhamir, ingat isim. Itu dhamir. Tapi dia dhamir dia berpisah. Dia duduk sendiri lah tu, dia duduk sendiri. Kalau dia campur dengan Allah jadi hi. Okey? Kalau dia duduk pada fa'il, la yakhfa, itu ada huwa dalam tu. Ada huwa dalam tu. Insya-Allah 50 kali perjumpaan, benda yang paling asas sekali tuan-tuan dan puan tahu, dhamir lah. Paling asas sekali tahu di mana duduk dhamir. Okey. Tengok huwa, dhamir. Allazi. Dalam allazi tu ada dhamir, iaitu huwa. Allazi tu artinya yang. Okey. Yusawwiru. Dalam tu ada dhamir, iaitu huwa. Yusawwiru tu artinya membentuk. Kum itu dhamir. Betul tak?
daripada antum. Yusawwiru antum, dia membentuk kamu. Fil arham, tak ada dhamir. Kaifa tak ada dhamir. Yasha ada dhamir. Dhamirnya huwa. Maknanya Allah lah yang membentuk kamu di dalam rahim ibu. Sebagaimana yang dia kehendaki. Bila dia bentuk, dia kehendaki, bukanlah bentuk dari segi saiz, dari segi cacat, cantik, comel atau tidak. Tetapi bentuknya dari segi rezekinya, dari segi jodoh temuannya, dari segi perkuburannya, dari segi bilangan anaknya. Itu maksudnya dia bentuk. Bukan bentuk artinya macam ambil gandum tu buat bentuk-bentuk, tidak. Dia membentuk tu, dia menjadikan kita. Bila 3 bulan pertama saja, dia sudah hantar malaikat. Itu yang pertama sekali. Malaikat tu untuk membentuk kita. Membuat organ pertama yang dibuat dalam tafsir, iaitulah organ otak. Ni, yang kecil yang pertama tu, yang kita zygote. Itu sebenarnya otak. Dalam tafsir dia kata otak. Otak dia jadi dulu. Lepas tu daripada otak tu baru dia masuk daging. Lepas tu baru jadi tulang. Lepas tu baru tiup nyawa. Masa 3 bulan tu, dia dah sebut dah berapa lama umur awak, berapa banyak pendapatan awak. Itu maksudnya yusawwiru, membentuk kamu. Bukan kata orang Terengganu kata memponek. Tidak ponek. Ambil tepung-tepung ni kan, ambil tepung buat ponek-ponek jadi itu tidak. Yusawwiru ni dia menetapkan. Okey, kaifa yasha. La itu nafi, itu haraf. Ilaha. Tengok, la ilaha boleh sambung tak? Tak boleh sambung. Berasingan. Sebab dia tak boleh sambung. La ilaha illa pun juga haraf. Huwa dhamir. Al-azizu, tengok, berpisah. Al-hakimu, berpisah. Okey, jadi ini yang kita kenal, ini yang kita nak kenal ni. Tengok huwa berpisah. Okey, jadi tuan-tuan, kita selesai masalah domain 14 ya. Boleh? Okey. Sekarang soalan kedua. Soalan kedua. Okey. Okey. Nakirah dan makrifah. Ada 6 soalan je. Sikit pada apa tu fi'il. 6 soalan saja, tuan-tuan. Apa maksud nakirah? Ya, Datuk? Ya? Ya? Oh, nak jawi? Tak apa. Jadi tak apa, dhamir ini boleh terjawi dhamir? Dhamir selesai dah. 14 ya? Aku nak sembahyang. Okey, tuan-tuan, dhamir. Ingat, tuan-tuan ingat dalam fikiran dhamir ada 3 jenis. Okey, ada gini ya. Dhamir 14 ni ada 3 jenis. Satu berpisah. Ingat tak? Seperti huwa. Satu sembunyi. Duduk dalam tu. Satu bersambung. Ini 3 jenis dhamir. Okey? Dia bersambung dengan fa'il, dengan isim dan dengan haraf. Boleh? Bersambung dengan fa'il, dia jadi pelaku. Bersambung dengan isim, dia jadi mudhaf pun ilaih. Bersambung dengan haraf, ikut haraf. Ikut jenis haraf yang dia sambung. Memang susah. Tapi ini saya try to formulate balik supaya cepat. Tuan-tuan rasa pening kepala ke? Pening? Saya ni, yang guru ni pun tadi ambil Panadol nak turun. Jadi tuan-tuan kalau pening, makanlah Panadol. Sikit-sikit lah. Okey, ni tuan-tuan. Sekali. Jadi tuan-tuan, ini nombor 1 ni.
Kalau nombor 1 ni boleh faham, selesai. Okey, kita tackle nombor 1 dah terang dah dulu tapi tak faham. Tak apa. Saya bergurau macam tu, tuan-tuan jangan ambil hati. Ada seorang tu insinyur, dia banyak kali tanya, saya katalah tak faham-faham lagi. Dia terus tak datang kelas sampai sekarang. Atau SMS pun tak faham. Tak datang. Okey tuan-tuan. Ni tengok sini. Ni tengok ni. Yang berpisah. Nanti. Tuan-tuan, ini domain. Tak? Okey. Ini nama dia berpisah. Berpisah. Okey, berpisah. Okey. Kalau huwa bersambung dengan fi'il, kita kata nazala. Dalam ni ada huwa. Okey? Nampak tak huwa? Nampak tak? Sembunyi. Ni sembunyi. Jenis sembunyi. Sembunyi. Jadi yang sembunyi ni yang hanya ada pada fi'il madi saja. Dan dia menjadi fi'il asas. 3 huruf kan? Okey, boleh? Sembunyi. Boleh. Tapi saya suka tengok tekun. Tekun tu wanita lebih tekun. Tapi kalau kat universiti, wanita lah tempat kita tumpah ambil nota lah. Tapi bila biasa, orang lelaki nombor 1. Itu kekurangan wanita, kesian. Okey. Nazala dalam ni ada huwa. Semula jadi ada huwa. Okey. Tapi kalau ana bila cantum dengan nazala, dia jadi nazal tu. Ini bersambung. Bila bersambung tu, bila kita kata bersambung, dia one word join. Nazal tu, saya telah turun. Jadi ini artinya bersambung. Okey, boleh? Kalau berpisah pula, okey. Ana Muhammadun. Saya Muhammad. Berpisah tak? Yes. Bukan kata ana Muhammad tu. Tak boleh kata Muhammad tu sebab dengan fa'il je boleh tu. Ini sambung. Ini berpisah. Boleh? Tapi kalau dhamir dengan haraf ni huwa campur dengan li, maknanya kita kata huwa campur dengan li, bagi dia dia akan jadi lahu. Sambung tak? Sambung. Jadi dhamir ada berpisah, ada bersembunyi dan ada bersambung. Okey, setakat ni boleh? Terima tu dulu, tak faham tak apa. Okey. Nanti kalau faham sangat, nanti cemburu pula orang yang belajar 20 tahun tak faham-faham. Ya? Tak apa. Pasal dia hilang tu, besok nak masuk yang lain baru, yang baru kan. Okey, tuan. Okey. Faham tak dhamir? Faham dhamir? Jadi dhamir ada 3 jenis. Satu dhamir berpisah seperti huwa, ana, dia duduk dalam riak sendiri. La ilaha illa anta. Berpisah tak? Okey. Dan dia bersembunyi, dia duduk pada fa'il pattern asal yang tak nampak dia. Dia bersambung pada fa'il madi, dia bunyi di belakang. Tu. Kalau fa'il mudhari', dia bunyi depan dan belakang. Kepada isim, kepada haraf, dia jadi ikut haraf. Ya, dia boleh sambung. Okey, sekarang boleh? Okey. Kalau yang ni boleh, yang 2, 3 mudah lagi. Okey, apa makna nakirah? Nakirah ni, isim nakirah dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris, dipanggil indefinite. Indefinite ni maknanya maknanya isim yang apa orang putih kata? Indefinite. Saya tak tahu sebab lahir orang putih, yang boleh sebut orang putih. Yang tiada penghujung. Okey, ni. Macam kita kata a boy.
itu indefinite. Kalau the boy, itu definite. Definite. Ya? Tak jelas. Kalau kita kata a man, indefinite. We don't know which man. Tak jelas. Yes, tak jelas. Can be anybody. Kenapa baru cakap je, ya Allah. Nama am, nama khusus. Kalau kita kata the man, itu jadi dalam bahasa Arab, a man tu maksudnya rajulun, ada tanwin. Kalau the man, ar-rajulu, tak ada tanwin. Okey, boleh? Habis dah tajuk kedua. Mana kalau kita tengok isim, kita tengok ada tanwin, dia akan kata nakirah. Nakirah tu maksudnya indefinite, tak jelas, tak tahu siapa. Macam saya kata, saya mari sini tadi tengok seorang budak lelaki duduk mandi dalam kolah. Tak, sebagai contoh lah. Tapi tengok jawatan kuasa masjid terus peka, seperti sampai saya tadi, seorang budak lelaki berenang-renang dalam kolah. Seorang tu a boy. Ya. Budak itu anak Tok Imam, katakan. Budak itu the boy. The boy is anak Tok Imam. Jadi who is the boy? The boy is anak Tok Imam. Tapi ini bukan betul-betul, ni main-main. Ya. Kan ini di luar radar. Satu benda yang dia orang tak ambil berat tentang MS370. Dia alpa kerja-kerja iblis. Itu saya katakan. Dia alpa, dia tak dia tengok kerja manusia je. Kerja manusia, rampas apa tu, silap, psikologi, tapi kerja iblis dia tak pernah. Dia tak fikir. Mustahil tak iblis yang Tuhan kata minal jin nanti wan nas tu, aku terbang harap-harap tiada ganggu oleh musuh daripada manusia dan jin. Itulah dia. Jin boleh ngangkat kapal terbang tu, simpan mana-mana. Beri makan orang tu kenyang-kenyang. Tapi bila keluar lepas 2 bulan, kuru kering. Itu kerja jin. Dalam Quran berbelah-belah ayat disebutkan tu. Jin tu. Kerja jin. Kan? Jadi kita tak boleh nak pakai bomoh. Kita kena pakai Allah Ta'ala. Ya? Okay? Dia suka sebut jin. Okey. Okey, mana yang kedua tuan-tuan, makrifah dan nakirah. Okey. Nanti kita tengok dalam Quran. Ni. Yang kedua, makrifah lawan cuba sebut nakirah. Okey. Makrifah ni kita kata rajulun. Nakirah ni ar-rajulu. Ar-rajulu ni the man. Rajulun a man. Okey. Tengok dalam Quran. Ada tak? Ar-rajulu ni aja, ya. Ya. Tak dengar? Betul. Saya nak test tu. No. Bagus tu, ini anak murid pintar ni. Ni ah. Ni. Boleh? Itu yang saya kata, sini jangan main-main. Tok guru silat dia betulnya. Nakirah dulu, makrifah kemudian. Tapi tak apa, asalkan tuan-tuan kenal nakirah tu apa dia, makrifah tu apa. Ya, membuatkan kita bahagia. Okey, tengok dalam Quran. Senang aja. Okey. Okey, tengok ni, tuan-tuan. Azabun, nakirah makrifah. Ya, nakirah. Syadidun, nakirah. Maksudnya tuan-tuan, orang yang buat kerja ni tadi ni, bagi mereka satu azab. We don't know which azab. Dan azab itu sangat pedih. We don't know what type of pedih tu. Yes. Sekarang baru tahu Quran ya.
Tuhan tak sebut azab itu yang sangat pedih semacam itu. No. Dia kata satu azab. Bagi mereka ini satu azab yang sangat pedih. Sangat pedih pun dalam bentuk indefinite. Dia tak sebut apa benda azab tu. Wallah, ini definite. Of course lah kan. Okay. Azizun, indefinite. Nakirah. Maknanya Allah itu perkasa tanpa had. Itu maksud nakirah. Perkasanya Allah tak ada limit. Okay. Tengok ni, innallah, sesungguhnya Allah itu definite. Memanglah Allah tu definite kan? Mana ada Allah lain lagi? La yakhfa alaihi syai'un. Tidak menyembunyikan ke atasnya sesuatu pun. Sesuatu pun, anything, can be anything. Tuhan takkan sembunyi. Anything. Fil ardi, al ardi definite tak? Ya, di bumi ini. Wala, dan tidak juga fis sama, di langit ini. Jadi as-samad tu tak ada lagi as-samad, melainkan only one samad only. Tuan-tuan dapat tak sekarang ni? Orang yang tak faham makrifah nakirah, dia tak boleh tafsir Quran. Jadi tuan-tuan ni, depan saya ni ahli tafsir lelaki dan wanita. Seronok tak bila kita tahu? Jadi bila nak baca macam mana? Siapa dia pakai lagu sini? Siapa dia pakai lagu ini? Nak baca yang definite ni macam mana? Nak baca yang indefinite ni macam mana? Dia kena kuat sikit. Lahum adzabun. Kalau adzabun syadid. Tinggi sikit. Wallahu azizun. Tinggi sikit. Indefinite. Menunjukkan luas. Can be anything. Perkasa Allah tu amat luas. Bukan perkasa ada had atau limit. No limit. Itu gunanya kita memahami nahwu dan saraf. Okay. Innallaha la yakhfa. Sesungguhnya Allah tak tinggi. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un. Kalau nak baca dengan nahwu lah. Kalau orang lagu apa saya baca tu? Jadi bila kita baca dengan nahwu, orang lagu tak ada kata apa. Bila kita baca dengan lagu, orang nahwu kata apa? Orang nahwu kata silap tu ikut nahwu, sebab itu jar wa majrur. Kena tinggi kan? Itu nakirah. Nakirah tak boleh baca gitu. Orang tajwid kata syai'un, itu ikhfa hakiki. Ya? Tapi orang apa tu? Orang nahwu dia kata syai'un tu isim nakirah. Isim nakirah bertemu dengan fi, ada makna dia. Jadi kalau tuan-tuan belajar qiraat, belajar nahwu dan sarah, akan kena lah tu. Kak Yang belajar qiraat lama, akan kena. Saya tak belajar qiraat, saya belajar nahwu je. Okey, tengok ni. Wallazi yusawwirukum fil arhami. Tak boleh tinggi sebab definite. Al-arham tu makrifah. Sebab apa guna tinggi? Sebab benda tu dah ada. Kita nak tinggi ni, kita tekan benda yang tak tentu. Syai'uf. Tapi orang lagu, dia tak baca begitu. Dia ikut lagu. Bayati lagu-lagu 7 tu. Tapi apa hukumnya? Mana samanya? Tak ada beza. Sebab lagu ni haruf. Ya? Kecuali jangan kita berhenti di tempat yang dilarang. Itu haram. Imam Mekah tu kebanyakannya dia baca ikut nahwu. Tapi saya kata lu orang marah memang sengau kan. Memang dia semua ayat sengau belaka. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tak sengau ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Masa saya duduk di Mekah dulu, bercakap dengan Imam Mekah, tak sengau pula dia.
Bila pergi semayang dah dengar dah. Sebab dia kata baca sengar tu baik. Ya. Jadi tuan-tuan ni ada siapa yang semula jadi sengar? Ada tak? Okey. Jadi tuan-tuan, tengok sini. Nakirah makrifah hanya pada isim. Bukan pada fi'il. Fi'il 9 tadi yang kita belajar kemarin. Okey. Ni Al-Azizul Hakim. Ini makrifah. Al-Hakim makrifah. Okey. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba. Al-kitabah ni memang makrifah. Sebab makrifah, sebab dia ada maksudnya. Al-kitabah ni bukan kitab lain melainkan Al-Quran. Kalau dia kata wallazi anzala 'alaika kitaban, can be any kitab. Kalau kitaban tu nakirah. Nakirah tu maknanya tak tahu kitab mana. Okey? Minhu ayatun ni apa tu nakirah. Sebab banyak ayat. Muhkamatun, ayat-ayat yang jadi hukum. Muhkamatun nakirah. Apa sebab nakirah? Banyak ayat hukum yang mana satu. Dalam Quran banyak ayat hukum tapi yang mana satu. Hunna ummul kitab. Al-kitab ni makrifah. Sebab kitab mana? Kitab itu jelah Quran. Jadi tuan-tuan hari ni kena tak dalam Quran ni ada makrifah dan ada nakirah. Okey? Ya? Al-Kitabi. Jadi kitabi sebab dia dimudhaf ilaih. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya Al-Kitabi, jadi bila kita nak membicarakan soal baris, kita kena rujuk kepada jadual 114. Hari ni kita lari sekejap, kita pecah. Kita lari, kita belajar word by word. Okey? Ada tak jadual tu? Ada tak? 114 Medan 23. Ada tak? Okay. Ada tak? Saya tak ada fotokopi ni. Ada tak jadual Medan 23? Okey, Medan ya. Okey tak? Okey. Ini yang asal dalam bahasa Arab ada 23 kan? Ini asal. Jadi bila kita telah belajar habis yang 3 petak ni, baru kita pergi kenal baris dalam medan. Ni dalam medan. Okey. Ini maknanya ini 23 ni. Ni 23 ni daripada atas sampai bawah ni. Ini adalah nama-nama ayat dalam Al-Quran. Ayat pertama jar wa majrur. Yang tu. Ingat tak ni? Yang tu. Ada dah bagi dulu, satu seorang dah bagi. Ada dah. Tuan-tuan kena beli file, simpan file. Jadi supaya kita tak mencari, ya. Ni nak buka-buka beg semua. Aduh. Okey? Itu jadual tu. Okey. Okey tuan-tuan. Kita tengok lagi sikit. Okey, sikit. Okey. Kita lihat ayat yang sama. Okey. Wa ukharu mutasyabihatun. Wa ukharu ni dan yang lain ayat sama-sama. Dia kata mutasyabihatun. Ayat yang sama-sama ni dalam bentuk nakirah. Maknanya banyak ayat sama-sama tapi tak tahu yang mana satu. Okey, tuan-tuan boleh? Jadi kalau ada tanwin nakirah. Kalau tak ada tanwin ma'rifah. Okey, 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 tengok ni. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Ini isim. Tuan-tuan kenal bila ada tanwin isim.
Zairun mana dia orang yang hati dia orang kata keras. Keras. Zairun ni hati mati. Hati kering. Ya. Tengok bila dia guna zai dengan rin, maknanya tak bagus. Zai, rin, da tak bagus. Itu 3 huruf keras. Ya, ingat ya? Keras ya, tak bagus. Okey. Jadi Zairun ni kering kontang lah kan. Zairun ni maknanya yang kering. Dia tak kata yang kering itu. Yang kering, hati yang kering. Ya, apa jenis kering pun tak kisahlah. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah. Mereka akan ikut fitnah. Fitnah ni dia letak alif lam sebab dia bercantum 2 isim. Bila 2 isim bercantum, isim kedua alif lam, maknanya dia jadi mudhafun ilaihi. Ingat tak? Ingat tak mudhafun ilaihi? Dia mesti baik bawah kan? Okey. 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 Ini warasikhun. Orang-orang yang rasikhun ni berminat dengan ilmu. Ada alif lam tak? Maknanya dia tak kata, dia refer khusus kepada orang tertentu ni, iaitu orang beriman, orang yang berminat dengan ilmu. Okey. Kullun ini isim dalam bentuk nakirah. Kullun ini semuanya orang berilmu ni, semuanya apa tu adalah datang dari Allah. Maksudnya tak kira siapa yang minat ilmu, minat apa tu baca tafsir dan sebagainya, mereka ini sebenarnya daripada hidayah Allah. Kullun min indi rabbina, daripada sisi Tuhan kami. Wama ya'lam wama yazakkaru illa ulul albab, dan tidak diberi peringatan melainkan oleh orang-orang, kepada orang-orang yang mempunyai pemikiran. Albab ni pemikiran tinggi. Okey. Sekarang ni selesai masalah nakirah. Okey, selesai? Boleh kita pergi tajuk ketiga? Selepas ni baru kita pergi Medan 23 yang tu. Tuan-tuan, okey, insya-Allah. Okey. Okey. Tajuk ketiga. Muzakkar muannas. Kalau kita jumpa saja fa'il, tengok dia muzakkar, ini jumpa isim, ini muzakkar, isim muannas. Okey. Okey, yang ketiga muzakkar dan muannas. Cuba tuan-tuan sebut muzakkar, muannas. Jangan musanna 2. Muzakkar, muannas. Bila kita buka Quran, kita tahu ini isim dengan tanwin tadi, kita kata dia isim, dengan alif lam dia isim, tapi adakah dia muzakkar atau muannas? Laki-laki atau perempuan? Boleh kenal ini dah cukup bagus dah. Laki-laki atau perempuan. Okey. Ni. Yang ketiga, okey. Muzakkar atau muannas. Okey. Jangan lupa bila sebut saja isim dhamir. Ada 14 dhamir. Ya. Dhamir ada mutakallim. Jangan lupa. Ada mukhatab, jangan lupa. Ada ghaib. Okey, ghaib kan? Ghaib. Ingat dia. Dan dhamir ada bersambung, ada berpisah, ada sembunyi. Kalau yang bersambung tu dia boleh bersambung dengan fa'il, bersambung dengan isim, dan boleh bersambung dengan haraf. Bersambung dengan fa'il jadi pelaku, dengan isim jadi apa tu sandaran, dengan haraf ikut haraf. Boleh tak? Angguk-angguk tu boleh tu. Tuan-tuan ikut saja. Tanya banyak jangan. Ikut saja. At the end besok dia akan cantum semua maklumat. Hari ni kita belajar part. Besok dia cantum. Bila dia cantum besok, tuan-tuan tahu, oh saya. Ya? Hari ni kita baru kenal spare part. Tak? Kenal spare part. Besok nanti kita cantum jadi sebuah kereta. Okey. Yang ketiga, tuan-tuan, muzakkar. Cuba sebut. Muzakkar. Muzakkar ni laki-laki. Ya, laki-laki. Dan yang kedua muannas. Muannas ni perempuan. Kalau kita tak tahu
apa makna muzakkar muannas? Kalian jawab soalan 3. Betul? Okey. Muzakkar muannas, setiap nak menentukan dia muzakkar, senang saja. Okey. Muzakkar ni laki-laki. Laki-laki. Muannas perempuan. Okey. Okey. Laki-laki nak menentukan dia laki-laki perempuan. Ni, ni. Kalian ni muzakkar. Ini dah belajar tulisan Romi pula ni. Apa tu ni? Isim, muzakkar, muzakkar dan muannas. Yang pertama sekali muzakkar, memang dia laki-laki, memang dia laki-laki. Sahih laki-laki. Okey. Macam saya ni nak kata perempuan, laki-laki. By name. Laki-laki. Kalau dia tu laki-laki, walaupun nama perempuan, tapi dia laki-laki, kita kena kata dia huwa. Betul tak? Macam kita kata, ada orang nama Zaitun tak? Laki-laki. Kalau dia jelas Zaitun, tengok badan sasa, kita kena kata huwa Zaitun. Boleh? Kalau dia tu perempuan, jangan kata huwa Zaitun, hiya Zaitun. Maknanya muzakkar laki-laki ataupun perempuan ni perempuan ni by nature. Nature ni asal. Okey. Ada tak orang nama rohani laki-laki? Ramai kan? By nature tu maknanya dia laki-laki perempuan by nature. Kalau datang, saya dulu masa Dr. Fadilah nak pergi pejabat saya, first time saya di arah tunggu Dr. Fadilah dekat depan pejabat. Tunggu tak sampai. Tunggu tak sampai. Ya Allah, tak sampai. Saya kata pergi kat hall, dah 8 suku, 8 setengah dah, tak sampai. Tengok orang lelaki duk bercakap. Tak sampai Dr. Fadilah. Dia hantar wakil. Dia dah tu Dr. Fadilah. Dia nama perempuan. Itu betul-betul tu tahun 90 95, saya ingat lagi. Zaitun Ibrahim, Tan Sri Zaitun ya? Zaitun. Kementerian Luar Negeri. Zaitun tadi Zaitun. Kenapa? Jadi dia lelaki perempuan by nature. By nature. Nature tu asal. Zat dia. Yang kedua, dia lelaki perempuan by tanda. Tanda. Tandanya ter. By tanda. Kalau ada perempuan, tersimpul. Jadi ini tidak ada tanda simpul. Ini ada tanda simpul. Seperti kita kata apa tu, risalatun. Risalatun ni memang tulisan dia risalatun. Risalatun ni surat. Jadi risalatun ni benda. Ada tak surat perempuan lelaki? Tak ada. Perkataan ni sendiri perkataan perempuan. Jadi dia kata dia dapat lelaki perempuan by tanda. Tanda dia ter. Maknanya benda apa pun yang ada pada dia ter, maka dia jadi perempuan. Kalau macam ni, qalamun. Ada tanda ter tak? Muzakkar. Boleh? Yang ketiga. Okey. Yang ketiga, bila dia jadi jamak ni jamak plural. Tiada akal. Dia akan jadi perempuan, muannas. Apa maksud? Ini boleh tukar jantina. Macam ni al-qalamu laki perempuan. Laki. Sebab tak ada ter. Kalau kita kata al-qalamu, kena kata jamilun. Jamilun tu cantik. Tak boleh kata jamilatun. As-sa'atu lagi perempuan. Perempuan kena kata jamilatun. Tapi ada ke jam perempuan? Tak ada. Jam untuk perempuan ada. Jam lelaki-lelaki perempuan juga bunyi.
Okey, al-qalamani kalau dua kalam, jamilani masih laki-laki lagi. Tapi kalau banyak, al-aqlam banyak, dia kata jamilatun, perempuan seorang. Jadi perempuan balik. Jangan tanya saya. Tanya Jibril. Dalam Quran, bila satu kalam jadi laki-laki, kalau dua kalam masih laki-laki, kalau tiga ke atas jadi perempuan dah dia. Ya? Jadi tiga ke atas perempuan. Bahasa Inggeris tidak. Dia panggil jamak taksir. Dia kata jamak taksir. Yes. Ya? Aklam. Macam masjid lagi perempuan. Masjidun lagi perempuan. Masjidah ni laki-laki lagi. Masjid perempuan. Kalau saya kata Masjidun jamil, cantik. Jamilun. Dengar dulu. Masjidah ni jamilah ni. Kalau masjid jamilatun. Seorang pula. Saya tak arahlah nak macam mana. Saya mengajar benda yang telah wahyu kan. Faham? Wahyu. Dia lah macam tu. Bila satu laki-laki, dia punya berita dia laki-laki satu. Bila laki-laki dua, berita dia laki-laki dua. Bila laki-laki tiga, benda yang tak ada akal seperti kucing, dia akan jadi perempuan satu. Hebatnya orang perempuan. Kalau perempuan dia pula, kalau satu perempuan. Tengok perempuan, kalau perempuan ada akal seperti wanita. Ya. Kita kata wanita ni, kita kata apa tu, Zainabun dah ya. Zainabun jamilatun, seorang. Kalau dua orang Zainabani jamilatani, dua orang tu. Kalau ramai Zainabat jamilat. Sebab dia ada akal. Benda yang berakal dia kena sama banyak. Kalau kucing, kitatun jamilatun, cantik. Kalau dua kucing, jamilatani. Kalau tiga kucing, jamilatun. Yes, yeah. Muannas. Faham yang tu dulu? Boleh? Perselisihan mazhab. Okey, saya tak nak apa. Muzakkar muannas. Ini tanda dia. Sekarang ni kita pergi pada soalan keempat. Boleh? Faham konsep tu bila kita masuk buku Izzat Uruza, jelas. Ya tu? Sebelum keempat, bagi keempat, kita revise dulu. Revise dulu. Apa? Datuk ambil mikrofon? Boleh? Okay, dengar Datuk revise. Untuk menunjukkan apa, sama ada ayat tu apa. Ya, silakan. Sama ada Dengar Datuk buat revise sebagai isi tu. Ya. Muannas ataupun muzakkar. Ya. Yang pertamanya by nature dia macam itulah. Ya. By nature. Bila kata by nature tu maknanya By tanda. by nature tu maknanya apa? Memang semula jadilah. Dia jantina Datuk. Dia ni memang manusia. Jantina semula jadi dia perempuan, tapi nama dia laki-laki. Sebenarnya yang keduanya apa Tanda. dihasilkan tanda. Ya. Tanda dia satu saja. Kalau Tak ada tanda. Ya. Ada tanda ta di belakang. Macam ni macam sajaratun. Ini muannas. Okey? Macam rusnun. Rusnun ini dahan. Ini laki-laki. Boleh? Ini muzakkar, ini muannas. Boleh? Rusnun ni. Ya. Ya. Zakat. Zakat, ya. Ya. Muannas. Ya. Jelas. Jelas tu. Boleh?
Boleh? Ada nak tanya? Ya. Ya? Yang boleh? Pondan. Ya. Adalah konteks bahasa Arab. Dia ghairu muzakkar wa muannas. Tidak laki dan tidak perempuan. Khunsa. Al-khunsa. Al-khunsa dikira perempuan. Ya. Sebab dalam Quran khunsa dikaitkan dengan perempuan. Sebab asal dia laki-laki. Tapi bila dia tunjuk gaya perempuan, dia perempuan. Walaupun dia tu berat bila laki-laki. Sebab dia khunsa tu dari segi perkataan tu perempuan. Ya tu perempuan. Ya je. Ya. Sayara perempuan. Sebab dia ada ta. Okey? Perempuan. Kalau sayara perempuan, jamilatun. Satu lah. Kalau dua, sayarata ni, jamilata ni dua. Kalau banyak kereta, sayaratun, jamilatun balik. Kalau sayarat banyak kereta, jamilatun balik. Jadi perempuan balik. Satu. Ya? Ya? Satu. Sayaratun. Kereta-kereta jamilatun satu saja. Okey. Itu kita akan pergi bila kita masuk bab tu. Okey tuan-tuan, boleh Datuk bagi penjelasan tadi? Ya je. Untuk manusia dan binatang lah. Ya, ya. Binatang. Kalau binatang tu, kalau yang perempuan, kita kata dia betina lah. Macam ambil contoh lembu. Kalau laki-laki bakorun. Kalau binatang majoritinya yang ada marbutah saja yang perempuan. Kalau macam bakorun, tak ada marbutah, kira lembu jantan. Ya, dia laki by nature lah, sebab dia jantan. Tengok dia punya perempuan apa tu duk isap susuan nak, tak boleh kata dia lembu jantan kan, itu by nature. Kita kata bakoroton. Okey, kita dah nak soalan asal ni. Okey, soalan keempat. Soalan keempat, tengok ni. Ada 6 je, ada 2 lagi. Lepas tu baru kita pergi izat huruzah dengan detail. Okey, soalan keempat. Mufrad, musanna, jama'. Okey. Ingat, muzakkar, muannas, laki perempuan. Yang kedua, yang keempat, mufrad, satu. Musanna, dua. Dan jama' 3 ke atas. Okey? Ini yang dia sedikit kritikal. Tapi tanya saya, mufrad satu. Salah satu sebab kenapa bahasa Arab ni susah ialah kerana dia ada muzakkar dan muannas, dan dia ada pula mufrad, musanna, jama'. Boleh tak? Okay. Kerana ada mufrad muzakkar, ada mufrad muannas, ada musanna muzakkar, ada musanna muannas, dan ada jama' muzakkar dan ada jama' muannas. Betul tak? Logik tak? Dengan sebab itulah dia susah. Ya, sebab itulah Tuhan kata kami turunkan bahasa Arab ni dalam bahasa Al-Quran dalam bahasa Arab untuk menjadikan kita hebat pemikiran. Ya. Kalau tak percaya tengoklah, bila kita gila dengan nahwu saraf, jangan sampai kita keluar daripada radar. Keluar dari radar tu memanglah semayang mata kata lah. Tengok di sini orang semua sembahyang sini, dia seorang sembahyang kat belakang tu. Itu keluar radar. Okey, tuan-tuan. Isim ada 2. Ni isim. Ada 3 jenis. 1 mufrad. 2 musanna. 3 jama'. Okey. Salin ni. Okey. Mufrad 1. Musanna 2. Jama' 3. Okey. Jama' 3.
Okey. 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 Okey, okey. Tuan? Okey. Mufrad, kita ambil contoh mufrad. Mufrad, apa juga isim bila mufrad? Sama ada lelaki perempuan, kita kenal dia mufrad. Umpamanya kita kata muslimun, seorang Islam. Mufrad. Okey? Ya, mufrad. Okey. Ataupun muslimatun, seorang perempuan, mufrad. Okey. Kalau jamak dia, tambah saja muslimah ni. Makna alif nun memberi makna dua. Dua orang Islam, iaitu indefinite. Ya, indefinite. Okey. Kalau kita taruh alif lam, dia akan bunyi dua orang Islam itu. Mana dah jadi definite. Okey? Okey. Kalau muslimatun, tambah alif nun saja. Muslimatani. Bunyi dia muslimatani. Jangan buang apa-apa. Jangan buang apa-apa ni. Muslimatun tambah alif nun saja. Jadi gini. Okey? Okey? Dan bila jamak, tambah je wanun. Muslimuna. Bunyi dia muslimuna. Okey, tambah wanun. Ya, tambah wanun, tambah waw nun. Ini nama dia the perfect jamak. The perfect jamak. The perfect plural. Apa maksud perfect? By adding a nun, one nun at the end of mufrad, they become jamak. Muslimun, orang-orang Islam. Okey? Boleh tak? Jadi muslimun, ramai orang Islam. Muslimun, satu. Muslimah ni dua. Kalau perempuan, muslimatun, seorang wanita Islam. Kalau dua, muslimatan ni. Kalau jamak, muslimatun. Nampak tak? Bunyi dia tun. Muslimatun. Muslimatun. Okey, dalam Quran banyak sangat ni jamak-jamak ni. Okey? Ini nama dia the perfect jamak. The perfect jamak for men. Yang ni the perfect jamak for lady. Untuk kata nama perempuan, jamak dia just tambah alif ta. Just tambah alif ta. Dan untuk lelaki tambah wanun pada kata asal. Ya? Di sini muslimatun, muslimatan ni jadi muslimatun. Ter ni jadi terbuka, ya. Ni kan? Ni muslimatun. Nampak tak? Jadi ter ni jadi terbuka. Ya, muslimat. Okey. Okey. Okey, ini kalau nama-nama yang berakal. Kalau yang tak berakal, seperti, ambil contoh yang tak berakal. Seperti kitabun. Kitabun, sebuah kitab. Kitab tak ada akal kan? Okey, nampak tak awal sana? Kitabun, kitab. Kalau musanna, kitabani. Tambah alif nun. Semua tambah alif nun. Okey? Okey. Kalau jamak, bila benda tak ada akal, jamak dia jangan pakai waw nun. Dia ada 6 pattern. Ada 16 pattern.
16 pattern semua sekali. Tapi dalam Quran selalunya ada 11 saja. 16 semua. Jadi kalau kitaban ni kalau jamak dia punya bunyi kutubun. Kutubun ini dia punya pattern dia lun. Ingat tak pattern fa'ala tu kan? Ingat tak? Okey. Ini tuan-tuan, ini pattern 1 daripada 16. Okey tuan-tuan. Ini jamak ini nama dia jamak taksir. Ya. Ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil broken plural. Broken plural. Yang ini the perfect jamak for men, nama dia jamak muzakkar salim. Jamak lelaki perfect. Kalau perempuan jamak muannas salim. Okey. Jadi tuan-tuan, bila kita buka saja Quran, kita tahu ini jamak, mana musanna, mana jamak muzakkar salim. Muzakkar salim tambah wanun di belakang. Muannas salim tambah alif ta di belakang. Tapi jamak taksir selalunya dia pakai untuk benda-benda yang tidak ada akal. Dan jamak dia mufrad musanna sama tambah alif nun. Cuma jamak dia saja dia kena ikut pattern. Macam kitabun, jamak dia kutubun. Jadi orang tanya, bagaimana ustaz nak tahu kutubun? Dalam Quran wazalika kutubun qajimah, ada tak? Okey, dalam Quran mengajar kita menunjuk kita tentang pattern tu. Masuk asal lah. Itu. Okey. Okey. Ini muzakkar salim ni. Ini muzakkar salim ini. Muannas salim iya ni. Ya. Tuan-tuan cuba lihat dalam Izzat Uruzah ada sebut dengan jelas muzakkar salim dan muannas salim ya. Okey, minggu depan insya-Allah kita sambung lagi. Kita baru dia ada 6 tajuk semua, kita dah pergi 4. Ada 2 lagi. Sila baca buku Izzat Uruzah yang ada berkaitan dengan mufrad musanna jamak. Tuan-tuan baca bab isim. Bab noun ya. Bab noun cuba tengok ada muka surat. Okey. Noun. Okey. Chapter 2, chapter 3. Itu semua dia. 2, 3. Dia tak letak dengan tersusun ya. Okey. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi fa'fir li fa innahu la yaghfiru illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Bi ni'matika fa'fir li fa innahu la bi rahmatika ya arhamar rahimin wa alhamdulillahi qabbalallahu minkum.